Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kunun ceritanya macam tu. Kan? Baik. So, orang yang macam ini, dia menyaga, dia dapat untung, dia beli barang meh bagi bini pakai. Dia tonton tengok apa Syekh Marbawi kata apa dalam buku ni. Dia kata dia simpan taruh di dalam lengan baju. Dia kata dia beli meh bagi pakai. Jadi mami jarum. Dia meh daripada sini sampai siku yang ada. Pergi makan kenduri, lewat depan tu nak ambil hak jauh. Tarik ni dia ambil tarik nak ambil. Satu show sudah bagi. Kawan sebelah pula tengok. Lagu tu dia. Barang main punya banyak. Baik. Musibah yang Tuhan nak bawa main ni, Tuhan buat apa? Dia kata, Tuhan buat macam-macam cara. Boleh buat dalam bentuk kena samun. Boleh buat dalam bentuk keciciran jatuh. Boleh buat dalam bentuk nak ambil ayat semayang, buang dulu tak atas tu, ambil ayat semayang, langut tengok tak ada dah. Kawali zagalah pi. Dalam apa form sekalipun, benda tu menjadi musibah kepada dia yang kena ni. Musibah itu, kata Nabi SAW, kalau dengan syarat, kalau dia sabang atas apa yang menimpa dia, Allah mengkifaratkan mana-mana dosa-dosa kecil yang dia buat. Hari ini Aisyah bagi tahu dekat Umayyah, kata Nabi SAW habaq macam tu. Maka dia kata, bila tercicir barang kemas yang ada di tangan dia ni, maka terperanjat dia kerana berciciran barang kemasnya itu. Terkejut. Daripada ada 25 watt, 25 kah daripada sini 25. Tak tengok tinggal 15. Dia kata mana pi 10 lagi ni? Terkejut dia. Dia mau ingat cepat-cepat, ni mesti ada tang-tang mana dia buat tak kena, maka Allah mengkifaratkan dia. Allah mainkan satu musibah yang macam ni kena dekat dia. Dia kata, maka semua itu adalah dera Allah Ta'ala ke atas hambanya dalam dunia dengan sebab kesalahan maksiat yang dibuat dengan lintas hati ataupun dengan anggota badan ataupun dengan lidah dia pergi bercakap tak elok ke orang dan sebagainya. Allah boleh buat main dalam bentuk macam tu. Kalau kita orang lelaki-lelaki ni, Tuhan buat main macam mana tuan? Dia buat main aircon kereta rosak. Tu ada cerita lah. Moduk muhasabah balik ni, aku tak kenal tak mana ni awak. Aircon pula tak pasal dia tak sejuk. Musim hujan ni tak apalah tak sejuk. Tu pun kalau tutup tingkap tak pasang aircon, hujan-hujan dia berkuat pula. Sambil dua kereta dia ambil duk lap. Pasal apa? Aircon rosak tak jalan. Itu musibah. Allah boleh buat mai nak bagi kita ingat kata kita ada dosa, maka Allah buat mai musibah yang macam ni. So dan kena didik hati kita sabang. Ini mungkin ada silap tentang mana Allah buat mai macam ni dekat aku. Astaghfirullahalazim. Minta ampun dekat Tuhan atas silap kita, dapat pahala pula lagi. Orang yang dapat musibah dan sabang, Allah bagi pahala dekat dia. Dia macam tu. Baik. Masalah tafsir firman Tuhan in tubdu pada ayat surah Al-Baqarah itu, kata Khazin telah bersalahan ulama pada takwil ayat itu. Maka kata satu kaum daripada ulama, sesungguhnya telah diisbatkan oleh Tuhan bagi hati itu ada usaha. Itu dia. Dengan kerana ayat tu wa in tubdu ma fi anfusikum, apa yang ada dalam hati hampa, kalau hampa tunjuk ataupun hampa sembunyi, Allah tetap hisap. Menunjuk kata hati ni ada kerja dia. Menunjuk kata hati manusia ni ada kerja dia. Kadang-kadang dia kerja baik, kadang-kadang dia buat kerja jahat. Itu kata dalam tafsir Khazin. Maka firman Allah, bima kasabat qulubukum, dengan apa usaha hati kamu, menunjukkan hati ni ada buat kerja. Hati kita ni ada buat kerja. Maka kata-kataan itu serta azamnya nak buat ataupun tak mau buat, maka tiada seorang hamba Allah diamkan yang dikatakan oleh hatinya ataupun dinyatakan apa yang berkata-kata dalam hati dia, melainkan diketahui akan dia oleh Allah. Tuhan tahu belaka. Sama ada benda tu kita simpan dalam hati saja pun Tuhan tahu, ataupun apa hak kita ingat dalam hati kita pergi buat, lagilah Tuhan tahu. So berhati-hati. Dia nak abang kat kita kata Allah tahu semua benda. Allah tahu semua benda. Kemudian dikhabarkan akan dia dan dihisapkan atasnya. Kemudian diampunnya siapa yang dikehendaki dan didera siapa yang dikehendaki. Itu sebab Nabi SAW sehari semalam, ada satu riwayat kata 70 kali Nabi istighfar. Ada satu riwayat kata 100 kali Nabi istighfar, astaghfirullahalazim, 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 minta ampun atas mana-mana salah silap, sedang tak sedang.
Kita minta Tuhan ampun. Dan berkata satu puak ulama yang lain adalah makna ayat itu, iaitu Allah Subhanahu wa taala menghisap makhluk sekaliannya. Apa yang dinyatakan terang-terang ataupun benda yang simpan dalam hati, Allah hisap semuanya. Dan didera akan mereka itu atas yang disembunyikan dalam hati itu lebih ringan daripada yang diamalkan dia. Ada sebagai ulama kata apa? Kalau kita duk ingat tak elok kat orang, buruk sangka kat orang, dera yang Allah mai kat kita tak berat sangat. Tapi kalau hak kita duk ingat tak elok, kita pergi buat, dera yang Tuhan bawa main berat. Dia kata tengok macam mana kita ingat dalam hati kita, kita buat ke tak buat. Dan dera itu ialah barang yang berlaku dan jadi di dalam dunia daripada segala bala dan segala mara bahaya. Dia boleh main dalam bentuk bala, Tuhan hantar main. Dan barang yang memberi duka cita ataupun hak seringan-ringannya, dia main jadi duka cita. Dia jadi stres, dia jadi pikiran tak tenteram. Itu juga merupakan musibah Tuhan buat mai. Stres, sentiasa stres. Doktor kata apa? Doktor kata kalau orang tengkok ni cekang, itu orang stres. Cekang ni, orang tengkok ni cekang. Dia jadi cekang, lagu duk nak perbetul, cekang. Pergi kat doktor, doktor tengok muka doktor ni, dia tahu dah. Dia tengok muka, dia pegang. Dia tak stres ke? Cekang ni, orang ni. Itu sebab orang stres ni dia mudah kena stroke. Kan, cekang ni. Dia punya blood circulation dia laju. Duk jalan laju, putih. Dia kena blood clot. Beku dalam otak ni, terus duk terhelai, bangku apa-apa tak boleh buat. Pasal punca daripada apa? Dia punya high blood pressure dan dia punya stres yang tak di-manage dengan baik. Stres ni kita boleh manage, kita boleh uruskan stres kita. Kita jangan layan lah, bila stres pergi duk layan, pasang. So kita manage. Lah ada satu ilmu pula, stress management. Satu ilmu nak mengurus stres ni. Macam mana nak supaya kita tidak terlalu stres. Dia macam tu. So itu juga adalah musibah Allah bawa mai. Dia bawa mai dalam bentuk ringan sebab kita ada dosa-dosa yang ringan. Tapi kalau dia bawa mai dalam bentuk yang malapetaka, itu kerana majoriti orang di situ ada buat benda salah. Maka dia mai dalam bentuk malapetaka. Tuan-tuan dengar tu mesti duk ingat, ustaz ni bila nak sebut pasal Palu, pasal apa tsunami. Kan mesti duk ingat itu. Sat lagi nak sebut, insya-Allah. Sat lagi nak sebut. Baik, masalah dia kata keluar hamba Allah daripada dosanya di dalam dunia. Ni nak abang itu dulu, sabar Ustaz. Ni dia nak abang itu dulu. Dia kata ada manusia yang berdosa, yang buat dosa, tapi Allah settle dia atas dunia lagi. Maksudnya dia buat dosa, kemudian Allah bagi dekat dia musibah dan dia sabar atas musibah itu. Ringan dah dia. Dosa-dosa dia dah dikifaratkan di atas dunia ni. So dia balik menghadap Allah esok tak berat sangat beban yang dia bawa. Ini dia nak abang kat kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala. Bala ni dua maksud. Satu bala maksudnya ujian. Satu bala maksud dia apa? Azab. Kita pukul borong kita kata dia ni kena bala. Bala bagi kita ni maksudnya kena azab. No, bala juga adalah ujian. Jadi apa juga benda yang menimpa orang, kita tak boleh conclude. Kita tak boleh buat conclusion kata depa ni teruk maka kerana tu Allah buat mai bala. Tak boleh. Kan? Macam kes dia maksudlah. Kan? Macam kes yang berlaku di Palu, di Sulawesi Tengah ni. Tak boleh, kita tak boleh terus kata mereka ni kena bala pasal mereka ni so and so, kita kata semua benda tak elok dekat mereka. Tak boleh. Tadi petang mereka hantar satu video kat saya. Satu perempuan 9 hari dah dia trap di bawah timbunan runtuhan bangunan. 9 hari baru dijumpai mati. Tapi perempuan dalam keadaan berpakaian tutup aurat, pakai jilbab, tudung cantik, tak terselak, tak tersingkap sikit pun, dan mayat dia langsung tidak berbau. Nampak? Kalau itu satu bala turun kerana ada orang buat khurafat, buat benda syirik dan sebagainya, Allah murka, Allah buat mai bala. Bala ni sifat dia apa? Umum orang nanti kena. Tetapi dalam semua hak tertimpa dengan musibah bala itu, mereka akan dibangunkan di hari akhirat esok di atas niat masing-masing.
Walaupun dia salah seorang yang menjadi mangsa kepada bala daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi oleh kerana dia orang baik, dia bangkit atas niat dia. Dia orang baik. Allah pelihara sampai macam tu. Ada video tadi Pak hantar mai tengok, masya-Allah. 9 hari dah steady, mayat body dia intact. Intact ni maksud apa tuan? Utuh. Dia punya isi daging badan semua pejal. Walaupun dah mati, 9 hari dah tertimbun.